Oh, saya tu kan ni. Semua sekali tengok habisnya ikannya satu kali buat mah. Oh, banyak selalu kena angkutnya ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pastinya anda sedang menyaksikan program 999 edisi 17 Jun 2014. Saudara, perairan sempurna terus dibolosi. Terbaru, dua lelaki dilaporkan diculik oleh dua suspek bersenjata di Kampung Sapang, Barat Pulau Timbun Mata malam Ahad lalu. Dan untuk berita penuh kejadian, kita saksikan laporan ini. Insiden culik terbaru di Kampung Air Sapang membabitkan seorang pengusaha ternakan ikan Chan Sai Chun 32 tahun dari Ipoh Perak dan seorang pekerja warga asing yang dikenali sebagai Mazlan berusia lingkungan 20-an. Mangsa bersama isteri yang sedang tidur dilapor terjaga ekoran bunyi salakan anjing dan kemudian dikejutkan dengan kehadiran dua lelaki bersenjata berpakaian hitam dan bertopeng di dalam rumah mereka. Penculik yang bersenjata jenis M16 mengarah mangsa menaiki sebuah bot laju berukuran 5 meter panjang. Namun, isteri mangsa sempat mengunci diri di dalam bilik dan memaklumkan kejadian tersebut kepada rakan kongsi suaminya sebelum menghubungi ibu pejabat polis Kunak. Menurut pihak polis, kejadian penculikan ini adalah kes ketiga yang berlaku di perairan sama tahun ini. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Sabah SAC Omar Mamah yang dihubungi jam 4 petang tadi menyatakan pihaknya tidak menolak kemungkinan insiden ini didalangi kumpulan yang sama dengan kes culik di Pulau Baik, Lahad Datu pada 6 Mei lalu. Jarak antara pulau tersebut dan lokasi kejadian ialah kira-kira 70 km. Kita percaya motif mereka adalah bertujuan untuk mendapatkan bayaran daripada keluarga mangsa. Dan sehingga ke hari ini, kita belum lagi menerima sebarang panggilan daripada mana-mana pihak yang mengaku sebagai bertanggungjawab dalam kes penculikan ini. Kita telah membuat tangkapan seramai 5 orang yang merupakan pekerja di tempat tersebut. Dan kita masih menjalankan soal siasat terhadap mereka. Berbekalkan maklumat kes sebelum ini dan risikan terkini, tambah beliau lagi, mangsa culik terbaru akan dijejaki secepat mungkin dengan kerjasama semua pihak. Lagi kerja lanun. Kali ini sebuah kapal tangki syarat dengan muatan minyak diesel menjadi mangsa. Sekumpulan 7 lelaki bersenjatakan parang dikatakan menyerang dan turut merompak 14 anak kapal. Mana 700,000 liter minyak diesel turut disedut keluar dari kapal terbabit di Johor Sabtu lalu. Ketika kejadian kapal tangki tersebut dilapor dalam perjalanan dari Pelabuhan Singapura menuju ke Kemboja membawa 1 juta liter diesel jenis Marine Gas Oil MGO sebelum dirompak oleh lanun. Laporan diterima Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM 1 jam kemudian iaitu pada jam 9 malam. Dan 6 jam kemudian, kapal tangki seberat 700 tan itu ditemui pasukan penyelamat KD Terengganu milik Tentera Laut Diraja Malaysia di tengah laut perairan Tanjung Sedili, Johor. Kesemua 14 anak kapal termasuk kapten yang berstatus warga asing ditemui selamat. Siasatan awal mendapati kru kapal dipercayai dikurung di dalam sebuah bilik manakala kapten kapal pula diarah mengemudi kapal ke lokasi yang ditentukan lanun berkenaan. Kumpulan lanun itu didakwa menggunakan bot laju, bersenjatakan pistol serta parang berikutan penemuan 1 kelongsong peluru dan sarung parang di atas kapal. Mereka turut dipercayai sempat mengepam keluar diesel bernilai hampir 1.4 juta ringgit dalam masa 3 jam setengah ke sebuah kapal lain yang tidak dapat dipastikan sebelum melarikan diri ke Pulau Berhampiran. Semua dokumen yang berkaitan dengan kapal ini untuk antara lainnya menentukan fakta dalam kes ini. Kapal tangki berkenaan kini dibawa ke Tanjung Perlis manakala kesemua anak kapal pula dibawa ke Pengerang Johor bagi membantu siasatan. Cermin sisi dan lampu motosikal dianggap perkara remeh. Mengabaikan keselamatan jalan raya, ada yang berang apabila tindakan undang-undang dikenakan ke atas mereka. Dan di lokasi berasingan, sebuah pintu rahsia membongkar kegiatan sebuah premis hiburan
yang dikatakan beroperasi lebih daripada masa yang ditetapkan. Semuanya dalam laporan Opcatas khas di daerah Kelang Selatan minggu lalu. Pasukan pada malam ini terdiri dari 15 orang pegawai kanan polis dan 52 anggota polis untuk menjalankan aktiviti secara total, termasuklah bukan membuat serbuan ke pusat-pusat hiburan. Itu juga terhadap gejala mak rompet. Ungkapan Ketua Polis Daerah Kelang Selatan itu memberi gambaran menyeluruh mengenai usaha untuk membantras jenayah serta gejala tidak bermoral dalam kawasan bidang kuasanya. Lokasi pertama melibatkan Sukatan Jalan Raya di Jalan Persiaran Raja Muda Musa dengan tumpuan khusus ke atas mat motor. Tidak peka dengan keselamatan sebagai penunggang, lelaki berusia 23 tahun ini juga gagal mempamerkan cermin sisi motosikalnya. Dia duduk mana? Saya dulu pernah marah juga. Saya boleh balik lah naik motor. Dia lagi mana? Dia lagi minum tengok bola itu je. Tak ada niat lain. Kat kedai-kedai sini lah. Kedai kat situ ke. Macam mana boleh tak ada lampu? Saya kerja, saya balik malam. Bila masa saya nak pergi kedai motor lah. Saya pun tak perasan lampu motor. Siang nampak ke lampu? Antara lain yang turut diperiksa, kenderaan serta pemandu yang gagal mematuhi peraturan jalan raya. Ini termasuk lelaki berusia 60-an ini. Dia limit 80. Sebab saya sekarang baru minum, baru keluar. Cik dah 110 dah lebih. Kalau berhenti lah. Ya. Kalau tadi pun mulai lampau, saya bukan laju bawa. Tak boleh juga. Saya tahu. Hasil pemeriksaan sebanyak 4 saman dikeluarkan pihak polis. Berdasarkan aduan dan risikan, operasi kemudian diteruskan ke sebuah pusat hiburan. Walaupun di luar kelihatan seperti gerai makan biasa, namun ada laluan tersembunyi di sebalik tangga yang kelihatan sepi. Menyedari kehadiran pihak berkuasa, ada yang cuba meloloskan diri namun gagal. Okay, buat pemeriksaan. Buat pemeriksaan. Ketika serbuan seramai 58 orang pengunjung dipercayai leka berhibur di premis terbabit meskipun telah melebihi had masa yang ditetapkan. Walaupun premis mempunyai lesen yang sah, namun mereka gagal mematuhi syarat yang telah ditetapkan di bawah Akta Lesen Hiburan. Fahamkan premis hiburan berlesen yang sah hanya boleh beroperasi sehingga jam 1 pagi. Namun apabila pihak berkuasa menyerbu pusat hiburan ini sekitar jam 2 pagi, kelihatan masih ramai pengunjung berhibur. Selain itu, ujian saringan air kencing juga turut dijalankan ke atas setiap pengunjung premis berkenaan. Hasil pemeriksaan seramai 18 pengunjung didapati positif dadah jenis amfetamin. 2 lelaki dan seorang wanita yang dikendaki pihak polis atas kesalahan jenayah turut ditahan ketika serbuan sama. Kesemua suspek berusia antara 20 hingga 40 tahun, termasuk 10 wanita yang bekerja tanpa permit yang sah, dibawa ke PD Kelang Selatan untuk siasatan lanjut. Sebuah pusat hiburan di Damansara Utama dilihat beroperasi sehingga lewat pagi. Pengunjung pula dikatakan mencecah hampir 300 orang bagi satu-satu majlis, yang mana rata-rata mereka merupakan warga asing dari benua Afrika. Berdasarkan rakaman, sudah pasti ada ceritanya. Menurut maklumat, aktiviti di premis hiburan ini berkait dengan perlawanan bola sepak Piala Dunia. Namun, itu tidak seharusnya menjadi alasan kepada pemilik premis untuk terus beroperasi sehingga melebihi had masa yang ditetapkan. Selalu ini hari saja lah. Ini hari je lah. Dia orang Arab tapi Friday dan Sunday. Dia orang masuk pukul 5 lebih dia orang kerja balik. Tapi ini hari masuk dia pukul 3.30. Bayaran masuk pula turut dikenakan kepada pengunjung seolah-olah aktiviti dijalankan premis adalah eksklusif dan terhad. Masuk 200. Tadi ada 100, sekarang 200. Tapi dia kat luar ni berapa? Yang bagi cok, kalau cok boleh masuk kereta cok tapi yang dalam. Pihak premis hiburan yang menganjurkan kegiatan perjudian sempena Piala Dunia boleh didenda tidak melebihi RM50,000 dan penjara tidak lebih 3 tahun.
aduk-aduk ni. Cuba satu kali tengok habis ni ikannya satu kali buat mas. Oh, banyak selalu kena angkutnya ni. Pertandingan bola sepak Piala Dunia baru sahaja bermula, namun ada pihak yang cuba mengambil kesempatan mengaut keuntungan dengan cara yang salah. Wanita seksi dijadikan teman sorak sambil pengunjung menonton perlawanan bola sepak. Itu antara tawaran yang disediakan oleh sebuah pusat hiburan di Johor Bahru, Johor. Ikuti serbuannya dalam laporan ini. Pernah diserbu beberapa kali sebelum ini, sebuah premis hiburan di Johor Bahru terus berdegil melakukan kesalahan. Kali ini ia mengambil kesempatan menawarkan GRO warga asing sebagai teman sorak. Selain tujuan berhibur, wanita warga asing berpakaian seksi dipercayai bekerja sebagai GRO turut menjadi peneman pengunjung menonton perlawanan bola sepak Piala Dunia. Serbuan dilakukan sepasukan pegawai dan anggota dituju Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor, diketuai pegawai terusnya Deputi Superintenden Muhammad Azli Abu Shah. 7 wanita warga asing dicekup dalam serbuan kira-kira jam 2 pagi Sabtu lalu. Kesemua 7 wanita ini didapati menyalahgunakan pasal lawatan sosial dan tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Penjaga premis berusia dalam lingkungan 30-an turut ditahan. Lelaki itu disiasat mengikut Seksyen 55B Akta Imigresen 1959 Palang 63 iaitu menggaji pekerja warga asing tanpa permit. Seorang pengunjung lelaki turut ditahan kerana dikehendaki bersabit satu laporan menipu di Kuantan Pahang pada 2012. Kesemua 56 pengunjung di premis pula diminta menjalani ujian saringan air kencing. Menyasarkan golongan nelayan sebagai pelanggan utama, sebuah premis perjudian menerima pertaruhan serendah 15 sen dan makanan ringan pula disediakan kepada pengunjung sebagai umpan. Untuk laporan lanjut, kita bersama wartawan Amir Ashraf Ahmad Kamal yang mengikuti serbuan polis di Skinchan, Selangor. Hasil aduan dan risikan selama 2 minggu, satu serbuan membantras aktiviti perjudian di 6 buah premis dilancar Ahad lalu. Operasi bermula jam 1 petang di sekitar Skinchan, diketuai pegawai turus dituju Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor, Deputi Superintenden Abdul Ghafur Ahmad bersama 7 pegawai dan 19 anggota. Berbekalkan modal yang kecil, warga emas berusia 65 tahun ini mendakwa sering berkunjung ke premis terbabit untuk berjudi. Dia besar. 5 sen biji lah. Yang betul-betul 5 sen lah. Tak tentu lah. Tak ada orang lah sekarang lah. Tak ada orang main dah so. Di sini pun tak ada. Banyak selalu kena angkutnya ni. Oh, iya ke? Besar punya angkutnya. Oh, dah pernah kena. Angkut dah banyak kali. Dah pernah kena dah. Banyak kali. Penduduk setempat antara yang menjadi sasaran premis perjudian ini untuk mengaut keuntungan. Menurut maklumat pihak polis, premis ini telah diserbu beberapa kali, namun mereka terus berdegil dan tetap menjalankan aktiviti perjudian walaupun dengan jumlah mesin yang kecil. Pemeriksaan terhadap premis ini juga mendapati setiap sudut dilengkapi dengan kamera litar tertutup CCTV dipercayai bagi berselindung daripada operasi pihak polis. Maklumat terbaru dari pihak polis, terdapat sebuah premis yang dipercayai menjalankan aktiviti perjudian di dalam sebuah pondok kayu. Kedudukan premis yang berhampiran dengan perkampungan nelayan menyasarkan penduduk di sekitar sebagai pelanggan utama. Dipercayai premis ini ada 2 fungsi. Satu, jual beli ikan, manakala satu lagi sebagai gelanggang judi. Semua satu kali tengok habisnya itu ikannya. Dia mau nampak ini saja, ini ikannya mah. Jadi ini sini bila ini 2 mah, tapi satu kali buka mah, satu kali buat mah. Okey. Turut dikesan taktik licik pemilik premis untuk menarik lebih ramai pelanggan supaya terus menabur wang di premis tersebut. Turut disediakan minuman dan makanan ringan secara percuma untuk pelanggan. Operasi berakhir 4 jam kemudian dan pihak polis berjaya merampas 63 set komputer yang dipercayai digunakan untuk aktiviti perjudian dan sejumlah wang. Pihak polis juga menahan 6 penjaga kedai dan 25 pelanggan bagi membantu siasatan. Pihak polis tak mahu menabik dada berapa banyak kejayaan yang dia dapat, berapa banyak serbuan yang telah kami lakukan. Sekiranya
apa tangkapan yang kami lakukan ini memberi kesan kepada masyarakat. So, dia akan berbangga sekiranya apa yang kami buat ini mendapat terbit sebanyak kesan kepada masyarakat. Kesemua yang ditahan akan didakwa di bawah Seksyen 4B-A Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dan Seksyen 3 Undang-Undang Kecil Pusat Cyber 2007 dan dibawa ke Balai Polis Kincan untuk siasatan lanjut. Hasil aduan dan selepas itu risikan selama 2 minggu, sebuah pusat hiburan diserbu Majlis Perbandaran Subang Jaya MPSJ. Operasi yang bermula jam 1.30 pagi diketuai oleh Pegawai Operasi dan Risikan MPSJ Sulaiman Abdullah dengan kekuatan anggota seramai 15 orang yang turut dibantu oleh 25 orang anggota Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Ketika serbuan pengunjung dikatakan leka melayan alunan muzik yang terpasang, wanita berusia 36 tahun ini antara lain mendakwa premis turut dikunjungi mereka yang pada gambaran luaran kelihatan seperti individu yang beragama Islam. Macam Friday nights tu memang yalah, normal lah. Dia memang macam ni lah. Dan nampaklah mereka minum juga. Dia ramai orang tua-tua lah macam tu. Susulan itu, pihak JAIS memeriksa pengunjung yang dihidang minuman keras. Saya minta semua berada di tempat masing-masing dan tolong bagi kerjasama dengan kita sebagai kuasa JAIS dengan pihak kuasa tempatan. Selain pemeriksaan terhadap pengunjung beragama Islam, premis ini juga turut dikenakan tindakan kerana melanggar syarat lesen. Menurut maklumat MPSJ, setiap pusat hiburan perlu ditutup jam 1 pagi. Pemeriksaan mendapati premis hiburan ini beroperasi lebih daripada masa yang telah ditetapkan dan boleh didakwa di bawah Seksyen 11-2 Enactment Tempat-Tempat Hiburan Negeri Selangor 1995. Operasi berakhir 2 jam kemudian dan pihak JAIS telah menahan 7 pengunjung beragama Islam atas kesalahan menurut Seksyen 18-1 kerana minum minuman yang memabukkan. Mereka dibawa ke Pejabat Jabatan Agama Islam Selangor untuk tindakan lanjut. Empat lelaki termasuk 2 remaja bawah umur didakwa atas tuduhan merogol 2 remaja perempuan di Kampung Hutan Pasir, Ketereh bulan lalu. 2 tertuduh bawah umur berusia 15 dan 17 tahun berdepan satu pertuduhan di Mahkamah Kanak-Kanak. Manakala 2 lagi tertuduh berusia 23 dan 32 tahun masing-masing menghadapi 2 pertuduhan di Mahkamah Seksyen. Tertuduh didakwa merogol seorang remaja perempuan berusia 17 tahun 9 bulan dengan kehadiran individu lain di sebuah rumah kosong 20 Mei lalu. Bagi pertuduhan kedua, mereka didakwa merogol seorang remaja perempuan berusia 15 tahun 10 bulan di tempat dan masa yang sama. Kes didakwa mengikut Seksyen 376-2C Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 30 tahun atau sebatan. Tertuduh tidak dibenarkan diikat jamin. Seorang bekas pengarah syarikat dijatuhi hukuman penjara 1,942 tahun dan denda 1.5 juta ringgit oleh Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur bagi 481 pertuduhan pengubahan wang serta mengambil deposit secara haram 4 tahun lalu. Tertuduh didakwa memindahkan keuntungan melalui aktiviti haram itu daripada akaun syarikat kepada akaun peribadinya pada tahun 2010. Deposit haram diterima tertuduh pula dianggarkan dalam lingkungan 24 juta ringgit. Dia juga turut mengaku tidak bersalah terhadap 9 pertuduhan lain. Sementara itu, bagi kes sama, seorang lagi bekas pengarah syarikat berusia 47 tahun dijatuhi hukuman penjara 139 tahun dan denda RM180,000 bagi 9 pertuduhan mengambil deposit haram dan 130 pengubahan wang haram. Syarikat tempat tertuduh bekerja turut didenda RM180,000 bagi 9 pertuduhan mengambil deposit haram. Hubungan terlarang di antara seorang wanita dan juga abang iparnya berakhir dengan tragedi apabila wanita terbabit dipercayai dibunuh oleh lelaki terbabit di sebuah hotel bajet di sekitar Kelana Jaya. Suspek bagaimanapun dikatakan sempat menelefon keluarganya untuk memaklumkan bahawa dia bertanggungjawab di atas kematian mangsa. Perinciannya dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999.
Suspek berusia 27 tahun itu dikatakan cuba membunuh diri dengan meminum racun dan telah ditahan di Teluk Intan Perak minggu lalu. Dia sebelum ini dipercayai melarikan diri selepas membunuh adik iparnya. Polis sedang menunggu laporan berdaya siasat bagi mengesahkan punca kematian. Mayat seorang anggota pasukan gerakan ARM PGA, Korporal Madaini Awang, 40 tahun dan seorang pengawal keselamatan Ibni Hashim, 65 tahun, ditemui mati ditembak di tapak pembinaan Taman San Uno, Batu 4 Sandakan. Siasatan awal mendapati punca kejadian itu membabitkan masalah keluarga. 4 kelongsong peluru dijumpai di tempat kejadian dan polis percaya berlaku pergelutan antara kedua-dua mangsa. Kes disiasat ke Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Satu sindiket pengedaran dadah lumpuh selepas seorang kontraktor paip ditangkap di Pasir Gudang. Polis merampas 41 ketol ganja mampat yang dianggarkan bernilai RM370,000, 2 buah kereta serta sebuah motosikal. Saringan air kencing juga mendapati suspek positif dadah. Kes disiasat ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang peniaga daging cedera parah akibat ditembak berhampiran Pasar Besar Kajang ketika dalam perjalanan ke premis perniagaannya. Mangsa dikenali sebagai Abdul Ghani Abdullah, 50 tahun, rebah di tepi jalan sebaik terkena 2 das tembakan di bahu kiri dan telinga kanannya. Menurut polis, mangsa ditembak dari jarak lebih kurang 10 meter. Polis masih mendapatkan keterangan dari ahli keluarga dan rakan-rakan perniagaan bagi mengenal pasti motif kejadian. Sempena musim bola sepak Piala Dunia, anda dinasihatkan supaya menjaga emosi dan tidak terlibat dengan sebarang pertaruhan. Ingat, sebarang pelakuan jenayah hanya akan mengundang padah. Dan seperti biasa, sebarang maklumat mengenai aktiviti jenayah salurkan melalui email dan juga laman Facebook 999 seperti yang tertera. Saya Adil Hussein mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Kita jumpa lagi minggu depan.